pagi, cikgu. Okey, apa khabar semua? Semua sihat tak? Sihat, cikgu. Okey. SOP ikut tak semua? Ikut, cikgu. Okey, saya tengok sebab pada zaman sekarang coronavirus ni banyak mengulangi penularan wabak ni memang bahaya ya sekarang. So saya rasa kebersihan kelas pun sekarang okey. So SOP pun korang ikut So okey, baik ya. Okey. So sebelum kita nak mulakan kelas hari ni, saya nak check dulu kehadiran dulu ya. Nurul Najihah binti Bakar. Saya, cikgu. Okey, Nibita Nalati Kamal Nadan. Saya, cikgu. Okey, Muhammad Fakri bin Abu. Saya, cikgu. Okey, baik. Okey, saya tengok hari ni kehadiran pun semua banyak ya. Semua pelajar hadir sekarang. Okey, okey. Sebelum kita nak mulakan kelas, saya nak tanya, apa yang kita belajar minggu lepas? Sebab topik minggu lepas dengan topik hari ni dia berkait. So saya nak tahu apa yang kita belajar minggu lepas. Yang pertama, saya dapat merasakan pegang kamera DSLR yang kedua, pengurusan alat fotografi dan juga cara untuk uruskan kamera, cikgu. Baik, Nibita. Baik ya, respon yang baik ya. Okey, betul. Kita yang belajar minggu lepas adalah kita belajar cara pengurusan kamera dengan fotografi. Okey, itu adalah respon yang baik. Terima kasih Nibita. Okey. So, saya tanya apa yang kita belajar minggu lepas sebab topik minggu ni berkait dengan topik minggu lepas. Okey. Topik minggu ni adalah topik 9 iaitu fotografi. Okey. Kita akan masuk dalam pembelajaran sekarang. Okey. So, dalam fotografi, subtopik yang pertama adalah prinsip dalam fotografi. Okey. Dalam prinsip fotografi, komposisi adalah prinsip yang pertama. Komposisi adalah susunan atau gubahan elemen-elemen visual dalam sesuatu gambar. Komposisi adalah cara sesuatu foto menyampaikan penceritaan gambar. Komposisi adalah suatu organisasi visual. Okey. Contoh kita akan lihat dekat gambar ini. Ini merupakan contoh gambar komposisi ya. Kita boleh lihat pemandangan dia macam ni, tapi kita boleh dapat organisasi visual. Okey, visual dia adalah difokus pada gambaran jambatan. Okey, so ini adalah contoh prinsip fotografi komposisi. Seterusnya kita akan pergi kepada keseimbangan. Okey, keseimbangan itu adalah membabitkan pengagihan elemen-elemen dalam sesuatu gambar. Keseimbangan yang akan mengawal elemen-elemen untuk menarik perhatian. Keseimbangan boleh dihasilkan secara simetrikal atau asimetrikal. Dia juga boleh mengakibatkan perasaan pergerakan tekanan ataupun ketenangan. Okey. So, semua faham tak apa itu keseimbangan? Faham, cikgu. Okey, faham konsep keseimbangan korang faham? So, saya akan bagi contoh apa itu keseimbangan. Okey, kita lihat gambar yang ini dulu. Okey. Gambar ini adalah sebuah pondok tadi. Kita boleh lihat pemandangan visual di belakang dan juga kita boleh lihat pemandangan pondok itu secara jelas. Itu adalah keseimbangan. Dalam bahasa Inggeris kita boleh menyatakan balance. Kita boleh melihat background dia dan kita boleh melihat keseimbangan yang cantik. Kita boleh lihat apa tumbuhan depan ni. Okey, itu semua merupakan konsep keseimbangan. Okey. Kedua contoh saya akan beritahu ini adalah mengenai gunung ni. Okey, tengok betapa cantik keseimbangan. Kita boleh melihat pokok di depan, tasik di depan. Ini merupakan keseimbangan. Faham tak semua? Faham, cikgu. Okey, baik. Seterusnya, kita akan melihat prinsip kontras. Kontras terhasil apabila terdapat suatu elemen yang timbul, stand out. Okey? Bila semua pelajar yang buat fokus atau pose yang serius, tapi seorang pelajar yang buat face, okey, dia akan jadi stand out. So itu adalah sebagai contoh pada kontras ya. Okey. Kerana ianya berlainan daripada elemen-elemen lain. Okey, macam saya kata, daripada yang lain, kita kalau buat pose yang lain, dia akan lebih menunjuk. So itu adalah kontras. Okey, contohnya ada dua jenis kontras, iaitu kontras tona dan kontras warna. Okey. Dan kontras tona merujuk pada pembedaan tona dari yang paling terang ke paling gelap. Okey, dengan kata lain, perbedaan tona putih ke abu hitam. Okey, itu adalah contoh. Yang ketiga adalah gambar tona normal memiliki elemen putih, beberapa hitam dan banyak tona tengah abu-abu. Okey, contoh saya akan gunakan dengan gambar ni. Dengan bunga-bunga ni, kita boleh lihat kebiruan dia lebih banyak. Tapi kita boleh lihat yang
Faham, cikgu. Okey, baik ya. Okey, prinsip yang keterusnya adalah harmoni. Okay. Harmoni bermaksud elemen-elemen di dalam suatu gambar mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dan mempunyai kaitan. Harmoni boleh menyebabkan beberapa elemen nampak seperti suatu entiti. Contohnya bunga-bunga. Seperti gambar di bawah membentuk suatu kumpulan bunga. Okey. Harmoni ini adalah macam sekumpulan. Macam tadi saya bagi contoh untuk yang komposisi. Satu grup penggambaran. So, tapi yang menghasilkan pergambaran perkumpulan itu adalah harmoni. Okey, dia macam kita ambil contoh bunga ni ya. Seperti yang dibagi tahu dekat apa maksud ni pun membentuk satu kumpulan bunga. Kau tengok, kumpulan bunga itu penggambaran kumpulan bunga ni adalah harmoni. Okey, faham tak semua? Faham, cikgu. Okey, baik ya. Okey, seterusnya adalah dominan. Prinsip yang seterusnya adalah dominan. Dominan adalah titik fokus utama dalam sesuatu gambar. Dominan dan keseimbangan boleh mewujudkan kesatuan dalam sesuatu gambar. Okey. Tadi prinsip kedua kita adalah keseimbangan. Okey. Keseimbangan dan prinsip dominan lebih kurang sama, tapi dominan dia fokus kepada titik yang apa? Okey, contoh kata titik fokus tu merujuk kepada benda yang kita nak fokus. Okey. Kalau lihat gambar ni sebagai contoh, apa yang korang nampak? Okey. Okey, tapi ini saya akan explain Okey, kita nampak fokus dia ke air itu, tapi lepas kita memandang keseluruhan, kita dapat keseimbangan keseluruhan. Contohnya kita dapat melihat gambar ini. Walaupun titik fokus kita adalah pada gambar itu sahaja. Okey, itu adalah dominan. Semua faham Faham, cikgu. Baik. Okay. Seterusnya adalah kesatuan, unity. Kesatuan mewujud apabila beberapa elemen bercantum dengan seperti satu real entity. Okay. Contohnya, kesatuan kalau zaman sekarang lebih kenal sebagai mirroring. Okay. Kita kalau guna handphone, kita kalau guna smartphone, kita boleh dapat dalam fungsi kamera tu kita boleh dapat entity kesatuan. Sebab kesatuan itu dia bercantum. Okay. Lihat gambar yang ke bawah tadi. Dia actually ini adalah shadow, okey, membayang kepada gambar ni, tapi kita nampak gambar ni dia sebagai kesatuan. Kita boleh kata ini lain tidak. Okey, ni adalah kesatuan, ni adalah contoh kesatuan. Okay, semua faham Faham, cikgu. Okey, baik. Okey, yang last sekali, prinsip yang ketujuh adalah pengulangan, yang juga dikenali sebagai repetisi. Okay, repetition in English. Pengulangan adalah pengulangan terbentuk apabila terdapat beberapa elemen yang sama, hampir sama dalam suatu gambar. Okey, simple saja. Pengulangan ni paling simple. Okey, kita lihat dulu gambar yang first ni pun. Okey, kita boleh lihat semua corak pada setiap tiang itu adalah sama. Dia ada obo yang letak atas tu, semua sama. So itu adalah pengulangan. Kita tengok, kita tidak dapat membezakan. Dia mengulang gambar yang pertama gunakan obo dan tiang yang sama. Gambar kedua dia pengulangan yang sama, repetisi yang sama saja. Ikut gambar yang kedua, contoh yang kedua, yang ni pun sama. Kita boleh lihat yang bumbung ni yang berbentuk tiga segi, sama juga ikut dengan bumbung yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga pun sama. So tiga-tiga adalah pengulangan bumbung segitiga. So itu adalah pengulangan, repetisi. Okay, semua faham Faham, cikgu. Okey, baik. Seterusnya, subtopik dalam subjek fotografi ini adalah peraturan dalam fotografi. Okay. So, peraturan dalam fotografi biasa ramai yang tak ambil fokus sebab diorang ingat ni semua benda yang simple. Kita boleh ambil gambar apa-apa je. Tak. Dia kalau in reality, dia bukan macam tu. Sebab peraturan dalam fotografi, yang first kita akan belajar adalah copyright issues. Yang kedua adalah understanding contracts and release forms and using them. Okey. Yang ketiga adalah commercial versus non-commercial use. Yang keempat adalah laws, enforcement and security. Yang keempat adalah drone photography. Okey. So 5 top peraturan ini paling kita kena tahu sebab pada masa akan datang kita dapat sebab fotografi ini adalah soft skill. Sesiapa boleh belajar. So sebelum
seorang artis tu post, kita nak guna gambar yang sama untuk produk kita, boleh. Tapi apa yang kita kena buat adalah kita kena bagi tahu dia, kita kena minta kebenaran. Sama macam kita kalau nak pergi ke rumah orang lain, kita kena minta kebenaran dulu. Kita tak boleh nak pergi suka hati. Walaupun itu sesuatu gambar saja, tapi gambar yang dia ambil untuk produk dia, bukan untuk produk kita. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena inform client, kita kena inform kepada pengguna, owner yang memiliki gambar itu. Kita kena tanya kebenaran. Okey, baru kita boleh guna gambar dia. Kedua adalah mark your copyright on the back of the print stamps or stickers. Okey. Kebanyakan copyright issue ni berlaku disebabkan banyak owner copy owner yang buat foto tu, diorang tak buat copyright. Okey. Hal ni berlaku dan lepas orang yang ambil baru diorang nak buatkan isu. So, kita kena buat copyright on the back of print stamp of stickers. Okey, kita boleh patternkan apa-apa copyright yang memiliki kita. Okey. Contoh copyright bukan saja dalam gambar, tapi kalau kita tengok dalam perlakonan, Amitabh Bachchan dia copyrightkan suara dia. So, itu bukan copyright ni dia sekarang kita boleh buat untuk apa-apa. Kita boleh buat untuk gambar kita, kita boleh buat untuk rambut kita, kita boleh buat untuk produk yang kita bina, dan fotografi pun ada produk. Okey, copyright ni ya. Okey. Dan last kali kita akan include copyright tag and also include watermarks. Okey, include copyright ni. Okey, sekarang kita ambil gambar satu kereta, tapi gambar kereta tu kita gunakan kita punya SSM. Contoh, okey, videografi. Okey, itu adalah SSM saya. So saya kena letak watermark ataupun copyright tag dekat bawah itu. Baru dia boleh kita kena gunakan. Okey. Okey, commercial versus non-commercial use. Okey. Commercial versus non-commercial use adalah commercial dia maksudnya kita gunakan untuk hak kita. So aku akan bagi tahu maksud dia dulu Commercial use, even though you are not being paid directly for the image, if you sell an image for an advertisement, it counts as commercial use. Okay? Non-commercial use is qualified when law specified and refers to newsworthy images, artistic images. Okay. Commercial use ni dia tak ni kita boleh gunakan untuk apa-apa, umum, public. But when it comes to non-commercial use, orang yang artis ke, orang yang contoh artis, newsworthy image, okey, pemberitaan, itu semua kita kena minta kebenaran dulu baru kita boleh ambil gambar. Seterusnya public and versus private place. Okey. Penggambaran kita tak boleh saja pergi ke tempat mana-mana suka hati kita, kita boleh ambil gambar tak. Kita kena tengok apa yang kita tangkap dan kat mana yang kita kena tangkap. Public, tempat awam. Okey, tempat awam kita kena tampilkan gambar, kita boleh tangkap. Tapi kita boleh tangkap gambar semua sebab itu adalah tempat awam. Tapi kita pergi ke private place, kita kena minta kebenaran. Contoh private part macam kita pergi ke company, kita pergi ke company swasta, kita kena minta dulu sebab kita tak tahu apa yang kita tangkap gambar. Itu mungkin adalah dia punya ramuan rahsia. Kita tangkap gambar dan kita post, dia akan jadi viral. So kita kena minta. Okey, itu merupakan public versus private place. Okey, tempat awam dan tempat swasta Seterusnya adalah drone photography laws. Okey, ini pada masa sekarang drone aku rasa ramai Korang pun suka drone? Suka cikgu. Tengok. So itu drone fotografi ni aku pun suka banget. Saya pun hari tu beli drone 2000 lebih Mavic Pro. Okey, so kita nak gunakan drone fotografi ni, kita kena minta kebenaran dulu sebab drone fotografi kita kena ada license. So sebab drone fotografi kita boleh tangkap apa-apa. Kita boleh terbang atas zon askar ke, zon merah ke, kita boleh tangkap gambar. Itu semua adalah rahsia. So itu juga termasuk pada peraturan fotografi So drone fotografi adalah sesuatu yang sekarang amat kerajaan pun membenarkan kita gunakan drone, tapi kita kena ada license dulu. Okay, semua faham setakat ni? Faham cikgu. Okey, baik. Okey. Subtopik yang ketiga adalah teknik untuk mengambil gambar. Okey. Teknik untuk ambil gambar, kita kena tahu pasal rule of thirds. Rule of thirds is apa? Kita boleh mengatakan basic kepada fotografi. Waktu kita nak ambil gambar, rule of third, okey? Biasa kita kena tahu rule of third ni. Gambaran keseimbangan harmoni semua termasuk dalam rule of third. Okey? Kita kena tahu yang mana kita kena bezakan, di mana kita nak, kita punya posisi gambar kita nak letakkan mana. So itu semua adalah rule of third. Okey? Semua faham sekarang?
Faham, cikgu. Okey. Camera angle. Seterusnya adalah camera angle. Okey. Camera angle adalah apa? The way the camera is angled and can contribute to the meaning audience will get from the shot and can be used to make characters look strong, weak, intermediate, inferior. Okey. Camera angle boleh tunjuk awak macam contoh. Okey. Kita letak satu kamera kat hujung, kita boleh dapat tahu orang ni nak buat, kita nak tunjuk dia gemuk ke kurus. Camera angle boleh tunjuk macam tu. Itu yang fungsi camera angle. Kita nak letak atas ke, kita nak letak daripada pandangan mata ke, kita nak letak bawah ke, kita nak tunjuk kepada kita superhero ke, semua termasuk dalam camera angle. So camera angle memang sangat penting. Okey. Yang camera angle yang saya nak ucapkan, shot indicating camera angle. Okey, yang first adalah eye level shot. Eye level shot adalah pada aras pandangan kita. Okey, ini adalah eye shot. Eye shot Waktu kita pandang, itu adalah kamera. Okey, kita tangkap gambar daripada aras pemandangan kita. So kita dapat straight. Okey, kau tengok ni. Kita lihat bangunan, kita dapat lihat wide angle. Macam tu juga contohnya. Okey, eye shot angle kita dapat lihat semua. Seterusnya, ini juga eye level. Ini daripada penggambaran movie kita boleh tengok. Okay. Kita boleh lihat, kita pandang orang tu, okey, kita cakap itu pun termasuk dalam eye level. Okay, seterusnya adalah high angle. Okey, high angle ni lah biasa kita ambil, kita tengok kita, okey, contoh saya ambil ni paling terbaik ni, Avengers. Kita boleh tengok waktu theme song dia naik so kita boleh tengok subject is photographed from above eye level. Daripada atas pemandangan kita, kita boleh tengok dia naik. So kita boleh nampak hero di bawah kita. So itu adalah ni. Semua faham Faham, cikgu. Tengok movie Avengers tak? Pernah, cikgu. So korang pernah tahu high angle tu apa? Dari atas kita pandang macam kita pun rasa macam goosebumps Seterusnya adalah low angle. Low angle pun biasa superhero movie semua ada. Contohnya Batman. Tengok movie ni daripada bawah ditunjuk. Okay, kita dapat rasa heroic movement. Biasa kamera angle kita boleh lihat berbagai kamera angle dekat penggambaran movie. Extreme low angle. Contohnya macam ni. Kita dapat lihat Spider-Man dari bawah. Here's another superhero movie Peter Park when he's first realizing his powers. Okay. Contoh tu adalah itu. Okay. Type of shot. Okay. Type of shot pun ada banyak. Extreme long shot, extreme shot. So ini semua adalah kita lihat daripada segi kita. Okay. Dan juga long shot. Long shot contoh dia macam ni. Kita dapat lihat pemandangan yang kita dapat lihat objektif penggambaran kita dan juga pemandangan yang besar. Okay. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, hari ini saya nak tanya, rumusan untuk subjek apa yang kita telah belajar? Apa yang kita telah belajar? Saya, cikgu. Ya, silakan Nita. Baik, Nita. Saya dapat mempelajari tentang asas prinsip fotografi seperti keseimbangan, kontras, harmoni dan sebagainya. Saya juga dapat mempelajari tentang teknik fotografi seperti long shot dan medium shot, cikgu. Baik, Nita. Okey, respon yang baik. Itu yang kita telah belajar. So, nasihat saya hari ini adalah sebelum saya akhir kelas, kita kena mengulang kaji pelajaran apa yang kita belajar. Sebab kita belajar sekarang ni hanya kita sebagai visual dan audio. So, lepas kita belajar, kita akan lebih memahami dan lebih dalam. So, saya nak ucapkan semua pelajar semangat dan teruskan perjuangan mengulang kaji dekat rumah. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.